Okay, dah boleh mula? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagi memberkati majlis pada hari ini, baiklah kita sama-sama memohon pada Ilahi untuk bagi majlis ini berkat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja kami pandangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu, menjadikan majlis ini untuk mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, boleh teruskan. Sorry, lupa buka mic. Okey, sebelum tu nak tanya siapa pensyarah yang mengajar subjek siapa? Oh, Miss Ira. Okey. Alright, berkenaan dengan bajet, dia satu soalan yang terlalu umum. Kalau kita lihat bajet pembikinan filem, kalau di Hollywood boleh sebesar 200-300 juta USD, 200 ke 300 juta USD. Tapi kalau di Malaysia, setakat ni 90% ataupun saya boleh katakan hampir 99% filem yang dihasilkan di Malaysia ni menggunakan bajet di antara 1 juta ke 3 juta, 4 juta ringgit sahaja. So dia beza. Jadi Anis punya soalan tadi tu, ini berkenaan dengan filem secara umum atau filem yang dikeluarkan di Malaysia? Kalau di Malaysia, kos penghasilan filem puratanya lebih kurang lah, antara 1 hingga 4 juta. Kebelakangan ni sejak berlakunya pandemik, kos penerbitan filem telah banyak berkurangan sebenarnya. Ramai yang mula menghasilkan filem dalam setengah juta ke 1 juta ringgit sahaja. Ini kerana pawagam tutup, jadi mereka hanya mempunyai satu platform untuk ditayangkan ketika ini, iaitu menerusi Astro. Jadi kebanyakan producer mengurangkanlah kos supaya risiko tidak terlalu tinggi.
Okey, ini pun satu lagi soalan yang very general lah. Sebelum saya jawab soalan tu, perlu difahami bahawa dalam pemikiran filem, dia mempunyai apa yang dipanggil sebagai producer. Kena faham supaya tak ada yang salah anggap. Ramai di kalangan mereka yang tidak memahami industri ni seringkali beranggapan bahawa producer tu director, director tu producer, director tu kalau kutipan jutaan ringgit director tu dapat. Dan sebenarnya bawah sesuatu produksi, seorang producer adalah executive producer adalah pemilik syarikat yang juga merupakan orang yang akan menghasilkan modal untuk membuat filem, right? Producer adalah orang yang bertanggungjawab bekerja di lokasi dan kadang-kadang memiliki share dalam filem tersebut. Manakala director adalah orang yang mengerjakan atau menghasilkan filem menggunakan kemampuan kepakaran dari sudut kreativiti untuk menghasilkan filem. Jadi ada banyak perkara yang berbeza. Jadi soalan marketing sebenarnya perlulah diajukan kepada sebenarnya orang yang boleh menjawab soalan berkaitan dengan penghasilan suatu filem perlulah lebih tertumpu kepada seorang producer yang bertanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu filem. Sebaliknya, director sebenarnya kalau ikutkan kelaziman penghasilan sesuatu filem, director adalah bertindak sebagai creative person. Manakala bagi penghasilan filem, penghasilan karya untuk dijual dan sebagainya, ia adalah tanggungjawab seorang producer. Jadi perlu difahami benda tu dulu. Baru saya perhatikan soalan-soalan yang telah dihantar kepada saya. Saya dapati bahawa soalan dia terlalu banyak yang terlalu bercampur aduk. Ada soalan yang sesuai dijawab sebagai producer, ada soalan yang boleh dijawab sebagai director. Jadi kalau soalan semua terlalu general, ia tidak menepati kehendak ataupun pemahaman tentang marketing sesuatu filem itu. Clear Jadi kalau ditanya mengenai apakah peran seorang director untuk memastikan menjawab soalan tadi untuk memastikan sesuatu filem itu mendapat sambutan dan sebagainya, maka ia adalah tanggungjawab banyak pihak sebenarnya, daripada penulis skrip yang mungkin bukan director, kemudian director itu sendiri sebagai orang yang menjadi nakhoda untuk penghasilan karya tersebut, kemudian company itu sendiri iaitu producer dan executive producer yang bertanggungjawab untuk memasarkan filem tersebut, dan juga syarikat yang dilantik untuk membuat exhibition and distribution. Maknanya syarikat yang dilantik untuk buat exhibition distribution adalah syarikat yang bukan buat filem tu, dia dibayar upah dalam bentuk peratusan sharing. Kemudian syarikat ini akan bertindak membawa filem itu untuk dipasarkan, sama ada di pawagam, di televisyen atau dalam Astro-First, atau membawa filem itu ke luar negara. Jadi peranan masing-masing penting. Kadang-kadang skrip yang bagus, pengarah dia bagus, filem dah dihasilkan tetapi tidak dapat dibawa ke level yang berikut kerana kekuatan pemasaran tidak ada. Jadi semua ni penting. Kalau bercakap mengenai filem yang boleh dijual, tentunya sebelum sesuatu filem dibuat, pasaran, audience dihasilkan. Audience research. Okay. Untuk melihat cita rasa dan juga kehendak penonton. Ketika ini ramai tak ada satu filem yang boleh memuaskan hati mana-mana penonton 100% penonton. Tentunya ada filem yang disukai, ada filem yang tak disukai, ada filem yang akan untung, ada filem yang akan rugi, berasaskan kepada cara sesuatu penghasilan dibuat. Kerana filem merupakan satu entiti komoditi. Komoditi maknanya di sini adalah satu bahan yang dijual untuk ditonton oleh orang ramai. Jadi tentunya apabila dia berada dalam kategori perniagaan, maka tentunya dia akan ada untung ruginya. Dan tidak ada seorang pun pembikin filem, apabila dia menghasilkan filem, dia tahu filem dia tak akan untung. Adalah satu yang tak betul lah. Kalau seorang penghasil filem tu, sebelum dia hasilkan filem, dia tahu filem dia tak boleh jual. Maka lebih baik jangan buat. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, kos penghasilan satu filem, it differs from $500,000, it can go up to $4 million depending on type of film.
and type of the genre. If the genre is action, for example, if it is related to what we call as apa, dia berhubung dengan aksi dan mempunyai aksi tembak menembak, aksi stunt, special effect dan sebagainya, maka kosnya akan lagi tinggi. Manakala jenis genre yang bercorak drama, dia akan lebih murah. Filem yang mempunyai pelakon-pelakon yang terkenal selalunya lebih mahal daripada filem yang mempunyai pelakon-pelakon baru dan muda. So ini adalah perkara-perkara yang perlu diketahui dulu sebelum kita tahu bagaimana kita nak memasarkan suatu filem. Jadi sebagai pengarah filem, tanggungjawab saya adalah untuk memastikan bahawa skrip yang terpilih dibincang dengan produser, eksekutif produser. Apabila eksekutif produser bersetuju untuk melaburkan wang bagi penghasilan filem tersebut, maka kerja-kerja pencarian pelakon, lokasi, penghasilan karya tersebut, membaiki skrip yang telah ditulis akan mengambil masa di antara 3 bulan ke 6 bulan untuk penghasilan satu filem. Jadi menjawab soalan tentang bagaimana prosedur untuk menjual satu filem itu, tentunya kita kena lihat banyak elemen, daripada seorang pelakon, skrip yang kuat, lokasi yang menarik, jalan cerita yang cantik, marketing yang menyeluruh, serta penghasilan isu-isu yang boleh menarik perhatian penonton. Jadi semua perkara ini perlu dilihat untuk memastikan bahawa filem yang kita hasilkan ini boleh dijual lah. Ya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nashura Najwa. Boleh panggil Nashura. Okay, soalan saya ada dua. Saya nak tanya kepada Datuk Razak. Okay, yang pertama, macam mana production cari artis untuk berlakon dalam filem Shift Malam Raya ni? Dia bising lah soalan kamu. Ni bunyi mikrofon terlalu bising. Sekali lagi ulang balik soalan. Okey, bising lagi tak? Okay, yang pertama, macam mana production menarik artis untuk berlakon dalam filem Shift Malam Raya ini? Datuk Mike. Okey, selalunya dalam menarik perhatian seorang pelakon untuk berlakon dalam filem ini, dia adalah sesuatu yang subjektif. Sebenarnya bukan pelakon penerbit, bukannya pelakon mencari penerbit, sebaliknya penerbit akan benar pasti berasaskan cerita, skrip yang terhasil, watak perwatakan dalam cerita, maka satu perbincangan akan dibuat antara pengarah dengan penerbit untuk melihat siapakah atau watak apakah yang akan dipegang oleh pelakon mana dan sebagainya, maka satu casting akan dibuat. Jadi apabila casting dibuat, barulah kita akan kenal pasti pelakon mana yang kita nak bawa untuk berlakon memegang watak tersebut. Selalunya kita akan mengenal pasti kekuatan setiap pelakon, seorang pelakon itu, dan barulah kita akan melihat sejauh mana ianya boleh dibawa. Kecuali dalam keadaan tertentu, kalau pelakon itu juga adalah orang yang terlibat sebagai sebahagian daripada penerbit bagi filem tersebut, maka dia akan terbabit lah secara langsung jadi pelakon. Jadi bukan pelakon, kita pergi cari pelakon, minta tolong dia berlakon, tak. Kita kenal pasti pelakon, kemudian kita akan minta pelakon-pelakon itu datang untuk uji bakat dan kita akan tengok sama ada dia orang sesuai atau tidak untuk memegang watak tersebut. Contohnya kalau kita lihat, kita ambil contoh filem saya, tajuk dia Duyung. Pernah tengok filem tu? Filem Duyung. Filem Duyung ni apabila kita nak watak Duyung tu berlakon, maka kita bagi war-warkan dalam media tentang pencarian pelakon yang akan memegang watak Duyung. Selepas kita bagi masa, tempoh dan sebagainya, maka kita minta pelakon-pelakon tu hadir ke lokasi di swimming pool tepi kolam. Jadi agak pelik juga pelakon tanya kenapa kena datang tepi kolam, kerana ia mengikut kehendak skrip. Jadi pelakon-pelakon yang datang ramai, pelakon-pelakon nama besar yang datang, saya tak perlulah sebutkan nama-nama mereka,
kerana mereka tak berjaya. Kalau tak berjaya bukan maknanya dia orang tak bagus, tetapi adalah kerana kita melihat casting untuk melihat sejauh mana pelakon yang telah dikenal pasti ini boleh berlakon di dalam air. Cara dia berenang, apabila dia dikenakan pakaian duyung dan sebagainya, bagaimana caranya, sama ada dia boleh berenang atau tidak, dia tahu berenang atau tidak dan sebagainya. Maka semua pelakon ini diikatkan kaki, diminta masuk ke dalam swimming pool dan seterusnya diminta untuk berenang seperti duyung. Jadi daripada ramai yang hadir itu, kita kenal pasti bahawa Maya Karin adalah pelakon yang berjaya, mempunyai susuk badan yang menarik untuk membawa karakter dan juga mempunyai gaya renangan yang cantik untuk menghidupkan watak duyung tersebut. Berasa kepada situ, maka kita akan mulakan proses perbincangan untuk membayar berapa yang perlu dibayar. Ketika itulah pelakon itu akan memberi harga lakonan, dia akan minta berapa yang dia nak, maka berlaku negotiation. There will be negotiation between the actor and the producer and the director until we find one agreement or agree to a certain amount of money for the artist to act. And normally the money, whichever we are going to pay, will be related to days of working, how long they are going to be involved, how many hours the shooting going to take place, how long the makeup going to take place. For Duyung, the makeup itself will take 4 to 5 hours, makeup only, before start acting. So all this we have to tell the artist about the importance of time, how long they need to spend. Based on that, normally artists will have managers will do the calculation, and then they will tell how much they are going to ask to hold that character as, for example, Duyung. So once they already asked, there will be negotiation between artists and producers until they find one figure which agreed by both parties, and we will sign a contract lah. That's how it works. Dapat faham Okay. Soalan yang kedua, apakah taktik Datuk untuk menarik orang ramai melihat filem ini, filem Shift Malam Raya ini? Okey, kalau kita lihat Shift Malam Raya, dalam penghasilan satu filem ni, seperti yang selalu kita fahami, penghasilan satu filem atau skrip perlu memiliki apa yang dipanggil sebagai HIV, Human Interest Value. Dan setiap skrip perlu mempunyai twist. Dia perlu ada plot, dia perlu ada twist, dia kena ada climax dan sebagainya. Dan semua perkara yang saya sebutkan ini memerlukan satu pengamatan untuk melihat sejauh mana cerita yang kita nak hasilkan akan dapat dijual. Jadi apa yang saya maksudkan tadi dengan HIV, Human Interest Value, adalah sesuatu yang boleh menarik perhatian penonton untuk menonton satu cerita. Dan setiap filem yang berjaya menarik perhatian penonton ini sebenarnya mempunyai elemen-elemen tu. Dan kadang-kadang walaupun elemen itu dah ada, tetapi mungkin dia tidak berjaya menarik perhatian, mungkin kerana ada faktor-faktor lain. Misalnya pelakon itu tidak disukai oleh penonton, pelakon itu yang mempunyai masalah dengan orang ramai atau mempunyai discipline problem atau dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita buat perancangan berasaskan keadaan semasa. Tapi apabila kita tayangkan filem tersebut, kadang-kadang dia mengambil masa 6 bulan ke setahun sebelum filem itu ditayangkan. Jadi apabila kita tayangkan ketika selepas 6 bulan atau setahun, banyak pelakon ada pelakon yang saya ambil, masa ambil dia begitu popular dan sebagainya, tapi apabila masa nak ditayangkan, pelakon itu mendapat kecaman kerana dia ada masalah dadah misalnya, ataupun ditangkap basah misalnya, ataupun dia membuat satu kesilapan yang netizen mula menghentam dia, menyebabkan dia jadi mangsa. Jadi hasilnya filem itu pun akan dihentam sekali untuk tanpa penonton menonton filem tersebut. Jadi ini adalah risiko dalam marketing apa saja. Macam Shift Malam Raya, elemen HIV yang saya lihat adalah semua orang ataupun genre yang paling popular di dunia dan juga di Malaysia adalah genre seram, komedi, aksi dan juga genre
kombinasi antara aksi, komedi, seram, komedi dan sebagainya. Jadi berasaskan pada genre yang paling senang untuk dijual, maka saya melihat cerita Syekh Malaraya adalah satu cerita yang mempunyai kekuatan untuk penonton nak tahu apa akan berlaku kalau sekiranya seorang yang pembawa mayat dia hilang di tengah jalan. Dan bagaimanakah penonton akan bertindak untuk memikirkan tentang cerita tersebut. Adakah ia akan menarik perhatian? Kalau saya tanya 7 orang yang ada dalam grup ni, kalau kamu minat tak nak tengok cerita macam tu? Kalau nak tahu apa berlaku pada mayat tu yang hilang di tengah jalan, misalnya. Jadi kita akan buat focus group. Focus group macam ni lah, kumpulan yang kecil-kecil untuk bertanya, membuat kajian sedikit sebanyak untuk tahu sama ada penonton yang suka atau tidak. Berasaskan anggapan tersebut, fokus group research, maka cerita Syekh Malaraya saya dapat tahu ya menarik perhatian ramai kerana dia mempunyai nilai HIV yang tinggi. Penonton suka tengok komedi dan juga suka melihat cerita tersebut. Jadi berasaskan perkara tersebut, maka saya pun menghasilkan cerita Syekh Malaraya khusus untuk ditayangkan sebenarnya di Pawagam pada hari raya. Sebab itu saya gunakan genre hari raya. Selama ni dalam penghasilan karya ni saya dah hasilkan filem-filem raya ni dah ada banyak juga. Kalau dalam raya hari tu, kalau perhatikan filem Raya Tak Jadi ditayangkan dalam Netflix, Raya Tak Jadi. Kemudian I Know What You Did Last Raya. Dan ini adalah filem yang ketiga yang dibuat pengenrekan raya, iaitu Syekh Malam Raya. Jadi berasaskan perkara tersebut, maka filem ini alhamdulillah menjadi salah satu filem yang mendapat sambutan luar biasa lah untuk hari raya tahun lepas kerana ditayangkan pada hari raya. Walaupun tak masuk panggung, kita buat keputusan untuk tayangkan di Astro First. Hasilnya dia mengutip hampir 5 juta ringgit lah di Astro First sahaja. Tak. Assalamualaikum. Nama saya Liana Fatihah Adrina. Saya ingin tujukan 2 soalan kepada Datuk. Yang pertama, dalam filem Shift Malam Raya ni, terdapat beberapa orang yang pelakon-pelakon hebat, contohnya Atu, Zero, Rin Rahim dan ramai lagi. Seperti yang kita tahu bahawa pada masa filem ini ditayangkan, kita telah mengalami masalah pandemik COVID-19 yang menyebabkan ramai tidak boleh keluar semasa PKP. Jadi, bagaimana cara untuk menarik perhatian orang ramai supaya menonton filem ini yang hanya ditayangkan di Astro First? Okey, dia itulah macam saya katakan tadi. Filem ni dibuat untuk panggung dan apabila Pawagam tutup kerana pandemik, maka saya memberitahu producer bahawa cara terbaiknya adalah dengan berbincang dengan Astro dan menayangkan filem ini untuk hari raya, khusus untuk hari raya. Jadi filem ni masuk seminggu sebelum hari raya dalam bulan puasa tahun lepas sehinggalah sebulan pada hari raya. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu menunggu. Filem-filem hari raya ni kalau tak tayang pada hari raya, maka kena tunggu lagi setahun untuk ditayangkan. Sedangkan filem itu dah siap. Jadi apabila saya menasihati produser untuk mengambil risiko lah bawa filem tu ke ni, dan saya percaya bahawa suasana hari raya dengan orang-orang ramai yang berada di rumah tak dapat ke Pawagam, tak dapat keluar ziarahi dan sebagainya akan memberi peluang kepada filem ini untuk mendapat penontonan yang besar lah. Seperti yang saya agak dan saya nasihati, maka produser pun bersetuju dan kita melantik syarikat United untuk United Film untuk menjadi pengedar filem ini, dan kita berbincang dengan Astro sehinggalah filem itu ditayangkan. Jadi bagi saya banyak sebagai pengarah juga penasihat bagi suatu filem ini, banyak saya akan beri banyak nasihat lah. Alhamdulillah salah satu nasihat untuk bawa filem ini ke Astro First ini membuahkan hasil lah. Hasilnya produser yang tidak tahu pasal filem dia adalah kali pertama menghasilkan filem, dia minta pandangan nasihat saya, dia dengar dan seterusnya dia berjaya
membuat keuntungan luar biasa lah dalam jangka masa setahun dengan hanya membelanjakan lebih kurang RM1,5 juta. Okey, Lia. Buka sound. Ada soalan lagi? Okey, untuk soalan yang seterusnya, berkaitan dengan production, bagaimana cara production marketkan filem yang ingin ditayangkan terutamanya pada waktu pandemik ini berlaku? Seperti yang kita tahu, apabila pandemik berlaku, pawagam semua tutup, hanya platform yang ada adalah platform online. Sebenarnya di Malaysia ni banyak, bukan Malaysia, di dunia sekarang ini dah ada banyak platform-platform online yang sebenarnya adalah trend baru sejak adanya online television, pay TV dan sebagainya. Berasaskan keadaan tersebut, maka saya sendiri merasakan bahawa walaupun tak ada pandemik selepas ini, ramai yang akan mula bergerak untuk memasarkan filem-filem mereka melalui online. Sebab apabila satu filem tu terhasil, sebenarnya platform untuk menjual satu filem itu, ramai yang anggap ia hanyalah pawagam. Dan apabila di pawagam tak laku, ramai yang tak tahu sebenarnya filem itu akan tetap boleh dijual di banyak platform-platform. Sebagai contoh, kalau kita lihat filem P.Ramlee. Walaupun dah hampir 10 tahun, ada filem-filem P.Ramlee yang dah berusia 50 tahun, 40 tahun, 45 tahun, tapi masih terus ditayangkan dalam Astro dan juga sosial media, internet, pay TV dan sebagainya. Ini kerana setiap kali filem itu ditayangkan, dia mendatangkan hasil. Jadi kalau kita faham konsep tersebut, maka kita tahu bahawa marketing bukan hanya untuk pawagam. Pawagam hanya untuk, kalau ada untung di pawagam, maka Alhamdulillah, itu adalah bonus. Tapi sebenarnya filem apabila dihasilkan, dia dah menjadi aset. Dia dah jadi aset yang boleh dijual setiap tahun. Contohnya, apabila Shimalaya sekarang ni dah tayang, tahun lepas menonton melalui Astro First. Lepas ni, kalau kita lihat dalam Astro sekarang ni, Astro Ria, Astro Prima ditayangkan tahun ini. Betul? Jadi apabila ditayangkan, kutipan 5 juta yang datang daripada Astro First adalah income pertama yang diperolehi. Untuk ditayangkan di TV Astro pula, di channel-channel biasa yang tak perlu bayar, Astro akan bayar lagi antara 150 ke 250 ribu ringgit kepada penerbit. Bagi tempoh mungkin setahun atau 2 tahun mengikut perjanjian. Lepas tempoh tu tamat, penerbit boleh mengambil balik filem itu, bawa pula ke RTM, jual. Katakan untuk lagi 200 ribu. RTM pula akan tayangkan filem tersebut dalam untuk setahun atau 2. Kemudian filem itu diambil, boleh pula bawa ke TV3, NTV7, TV8. Dan lepas tu kita boleh juga bawa kepada Netflix untuk ditayangkan. Kalau macam saya katakan tadi, filem Raya Tak Jadi, saya hasilkan 10 tahun yang lepas. Tahun ini Netflix beli filem tu. Dibayarnya dan ditayangkan dalam Netflix. Maknanya, setiap tahun, filem-filem yang dihasilkan ini akan terus menjana pendapatan. Jadi perniagaan filem ini adalah satu yang dianggap sebagai aset apabila filem itu disiapkan. Okey, baik Datuk. Terima kasih. Sama. Okay, nama saya Nur Asyikin. Saya nak tanya Datuk, selalunya berapa lama masa yang diambil untuk shoot satu filem? Okey, penghasilan satu filem ni pun sama ada di Hollywood atau di Malaysia, ada beza dia. Kalau sekiranya dia menggunakan bajet yang besar, filem itu memerlukan lakonan ramai orang, genre dia agak heavy dan memerlukan ratusan ataupun ribuan orang berlakon macam filem epik, filem perang dan sebagainya, ia akan mengambil masa yang lama. Tapi di Malaysia secara puratanya, sesuatu filem untuk tujuan dibawa ke pawagam selalunya dibuat dalam antara 15 hari sehingga ke 45 hari. Hampir 90% filem dibuat lebih kurang dalam masa tersebut.
Kenapa bezanya terlalu besar? Ada juga filem yang dibuat hampir 3 bulan terpulang. Contohnya macam filem macam saya ambil contoh filem Duyung, dia ambil masa yang lama untuk buat, lebih daripada 40 hari, kerana filem itu memerlukan penggambaran dibuat dalam laut, di dasar laut, atas laut, permukaan laut, dan cara penghasilan filem itu pula agak sukar kerana ia banyak berlega di kawasan tempat yang berair dan memerlukan logistik yang besar, membawa equipment dan sebagainya masuk ke tengah laut. Jadi masa akan banyak terbuang untuk menghasilkan shot-shot dan sebagainya. Jadi masa dia lebih lama. Tapi kalau genre filem seperti yang kita tengok dalam TV, drama bersiri dan sebagainya, kadang-kadang dia boleh dihasilkan dalam 7 hari pun. Drama televisyen macam telemovie dan sebagainya dibuat hanya dengan dalam 7 ke 8 hari boleh disiapkan. So, ia adalah satu yang subjektif berasaskan jalan cerita dan kehendak cerita tersebut. Okey, seterusnya apa cabaran yang production house untuk promote dan marketkan filem dalam masa pandemik ni? Dia sebenarnya, kalau sekiranya filem itu dah dikenal pasti sebagai filem yang nak ditayangkan masa pandemik, dah tentu dah tak ditayangkan di pawagam. Jadi cabaran dia sebenarnya senang aja. Dia sebenarnya taklah banyak cabaran, tapi penerbit perlu membelanjakan duit yang besar untuk memastikan filem itu diketahui oleh penonton. Maka filem itu perlu diwar-war sosial media. Untuk diwar-warkan pun perlu bayaran. Sebenarnya kalau kita tengok banyak dalam sosial media, walaupun kita menonton secara percuma, sebenarnya setiap pemameran filem yang dibuat ataupun pengiklanan dalam filem tentang filem itu dibuat berterusan dalam Astro First dan sebagainya tentang kewujudan filem tersebut. Semakin banyak iklan yang ditunjukkan dalam Astro dan juga dalam sosial media, dalam internet, dalam menerusi online platform sebagainya, maka lebih banyak orang yang akan tahu pasal kewujudan filem itu. Makin ramai yang tahu, makin ramailah yang akan menonton. Jadi sebenarnya cabaran dia sama seperti filem-filem sebelum pandemik atau semasa. Bezanya platform berbeza. Kalau sebelum pandemik, ramai yang akan fokuskan untuk ditayangkan di pawagam dahulu sebelum dibawa ke televisyen. Tapi konsep iklan dia sama juga. Dia gunakan platform TV dan online untuk mengiklankan filem itu. Promosi yang berterusan seluas-luasnya akan memberi peluang kepada penonton mengetahui tentang kewujudan filem itu. Okey, Ashikin. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum Datuk. Nama saya Muhammad Hakim bin Saluddin. Saya nak tanya Datuk satu soalan. Berapa lamakah kajian pembikinan filem Datuk bersama tim produksi Datuk sebelum menghasilkan filem Shift Malam Raya ini? Okey, selalunya seperti, bukan untuk filem Shift Malam Raya saja, apa saja filem yang saya hasilkan selalunya proses pengembangan skrip, idea, penulisan skrip, perbincangan, pencambahan idea dan sebagainya akan dibuat berterusan hampir 3 ke 4 bulan. Kadang-kadang lebih masa 6 bulan. Ada juga cerita yang saya hasilkan, skrip yang saya hasilkan, misalnya macam Jutawan Fakir. Kalau ada yang pernah tengok filem tu, Jutawan Fakir, cerita lama. Saya buat cerita tu saya rasa tahun 95 kalau tak silap saya, 94 atau 95. Filem itu sebenarnya skripnya ditulis 10 tahun sebelum daripada filem itu ditayangkan. Filem tu. Tapi skrip ni seperti yang saya kata, skrip boleh dihasilkan dalam waktu yang lama, disimpan berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelum ditukar. Hanya disesuaikan dengan keadaan semasa. Contohnya kalau ada skrip yang lama, mungkin kalau dihasilkan 20-30 tahun yang lepas, mungkin kalau dilihat skrip tu mungkin tak akan ada orang yang pegang handphone dalam cerita tu. Sebab zaman tu handphone tak ada. Jadi orang tak akan bercakap mengenai internet, orang tak akan bercakap pasal Facebook, social media dan sebagainya. Sebab masa tu memang tak ada. Tapi of course cerita dia masih boleh digunakan, kemudian kena disesuaikan lah dengan suasana dan situasi semasa untuk dibuat. Jadi secara puratannya apabila ada producer datang ke saya, minta
idea, minta saya hasilkan skrip atau mengarah filem, maka saya akan mengambil masa lebih kurang 3 bulan untuk menyiapkan skrip sebelum proses pre-production lain bermula, iaitu proses mencari pelakon, mencari lokasi, menyiapkan diri. Jadi keseluruhan proses dia antara 3 ke 6 bulan sebelum penggambaran dibuat. Ianya dipanggil sebagai pre-production, pra-produksi bagi penghasilan satu filem. Okey? Okey, terima kasih Datuk. Sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Iman Syafi bin Syarifuddin. Okay, saya ada 4 soalan untuk ditujukan kepada Datuk. Okay, yang pertama adalah seperti kita sedia maklum, banyak kritikan dan ulasan yang diberikan daripada pelbagai pihak, terutamanya penonton, tentang filem di bawah arahan Datuk sebelum ini, iaitu filem Badang yang dianggap tidak berjaya. Jadi, bagaimana cara Datuk mengatasi masalah tersebut untuk memujuk, mempromosi dan mengambil hati semula para penonton untuk menyaksikan filem Malam Raya? Okay, itu saja. Okey, sebenarnya dia tak ada kaitan antara satu filem dengan yang lain sebenarnya. Dia bukan ada kena pujuk, ambil hati dan sebagainya. Dia bukan cerita dia. Setiap filem seperti yang saya sebutkan, dia mempunyai kekuatan dia itu sendiri. Pelakon yang berlainan, cerita dia lain. Jadi dia bukan pasal ambil hati atau tidak. Memang kebetulan dalam 44 filem yang saya buat, ada lebih kurang 4-5 filem yang gagal jugalah. Sebab penghasilan filem ni dia ada, seperti yang saya sebutkan, ada risiko dia. Ada, bila filem tu tak laku bukan maknanya kena ambil hati penonton balik. Tak. Penonton akan bertindak berasaskan cita rasa, kehendak dan sebagainya. Dan elemen-elemen yang terdapat dalam suatu filem itu menjadi ni. Seperti yang saya sebutkan, macam bukan kali pertama saya gunakan pelakon yang dikenali menerusi social media. Misalnya macam Badang, saya gunakan Alif Syukri untuk berlakon. Dia pun popular dalam social media juga. Jadi apabila mengambil dia untuk lakon dalam filem, dia bersetuju kerana dia juga ketika itu bersetuju untuk membiayai filem tersebut. Jadi dia nak berlakon. Jadi kita pasal ambil untuk bagi dia jadi pelakon. Jadi apabila kita buat benda macam tu, dan apabila filem itu siap, proses dia ambil masa 6 ke setahun untuk disiapkan. Menjelang time tersebut, ramai netizen dah mula tak menyukai pelakon tersebut. Hasilnya ramai yang menghentam pelakon tersebut dalam social media dan sebagainya. Dia beleret-leret lah, menyebabkan filem itu mendapat kritikan daripada mereka yang tak menonton filem tersebut. Kan? Jadi dia elemen-elemen dia berkaitan. Jadi filem itu tak laku lah. Maknanya itu tidak bermakna kita kena buat filem lain nak ambil hati. Tak ada kena mengena. Dia tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan. Sebab kalau you buat filem ni, mungkin filem ni orang suka. Ada filem yang tak suka. Sebab saya buat banyak. Saya buat Anak Mami mendapat sambutan luar biasa. Saya ingat susah nak capai angka filem Anak Mami ni. Nak buat macam tu balik. Saya buat Mami Jarum. Rupa-rupanya Mami Jarum mendapat sambutan lebih baik daripada Anak Mami. Jadi, so all subjektif. Kadang-kadang ada filem yang akan berjaya, ada yang akan gagal. Dia tak ada kaitan dengan nak ambil hati penonton. Dia adalah mengenai konten filem itu. Konten filem itu dan juga elemen-elemen lain yang berkaitan. Jadi kalau filem itu bagus, pelakon dia bagus, masa ditayangkan pula ada juga filem yang dibuat pria terhebat. Zizan juga berlakon. Filem tu pun gagal. Gagal kerana ketika ditayangkan dia pandemik melanda. Baru tayang 2 hari kat panggung, dah start PKP. Filem itu tak jalan. Kemudian producer tarik balik filem tu, masuk ke dalam Astro First. Dengan andaian di Astro First, bila dia tengok Shift Malam Raya menjadi, dia masukkan. Pun tak laku juga. Sedangkan tak ada isu, tak ada peluk ni. Tidak bermakna sebab pelakon itu, filem tu tak berjaya, pelakon tu kena ambil hati kena ambil hati penonton untuk buat filem lain. Tak ada. It is nothing to do with, dia tak ada correlation antara filem A dengan filem B. Ia adalah satu yang mempunyai, yang berdiri dengan sendiri setiap filem itu. Okey, baik Datuk. Okey, seterusnya adalah soalan saya. Adakah dengan pemilihan pelakon yang diambil seperti Asif dan Yo yang dikatakan umpan untuk mampu membuatkan para penonton berasa teruja menonton filem ini?
dia tak semestinya pelakon saja. Dia banyak elemen seperti yang saya kata, pelakon kena bagus, jalan cerita kena bagus, dia punya karakter yang diberi juga kena sesuai, dan juga dia juga perlu dibuat marketing yang baik. Bayangkan dia boleh buat filem, kalau kita kata umpan dia tak kena lah. Bahasa dia tak kena, dia tak cantik. Bahasa dia agak kasar bila kita kata umpan. Sedangkan watak you dalam cerita itu adalah watak seorang lelaki yang mempunyai masalah mental. Watak dia dalam cerita tu. Jadi bila kita buat skrip, kita bayangkan dia lah. Kita bayangkan dia untuk pegang watak tu, sedangkan dia tak pernah berlakon. Dan dia tak tahu berlakon sebenarnya. Dalam cerita tu sebenarnya kalau dia tengok, dia bukan berlakon. Dia ikut arahan, dia buat apa yang suruh buat. Dan shot yang nak dibuat, dia tak boleh berlakon macam pelakon lain. Dia boleh ingat hafal dialog semua, dia tak boleh. Dia hanya lontarkan apa yang kita minta, dia ikut. Asif lagi, dia langsung tak tahu tengok kamera. Dia suka tengok kamera, dia tak tahu nak berlakon. Tapi kita tengok watak-watak tu, kita sesuaikan dengan jalan cerita. Ya, cerita yang kita garap ni kita sesuaikan. Jadi bukan maknanya, maknanya ketika itu pun mereka bukan jadi pelakon pun. Kita ambil risiko untuk bawa dia orang ke filem. Sebelum ni dia dah buat YouTube content sahaja. Jadi kita ambil tu, itu tetap risiko. Kalau kata umpan, kalau orang tu dah berjaya, macam contohnya pelakon popular yang dah ada di Malaysia, kita ambil pelakon, itu sebab kita tahu dah ada sejarah dia berjaya. Tapi apabila ambil you dengan ni adalah gamble. Maksud gamble di sini kita sebenarnya memperjudikan suasana menggunakan pelakon-pelakon yang begitu. Jadi apabila kita buat benda macam tu, alhamdulillah berjaya lah sebab penonton suka tengok. Jadi bukan itu sahaja. Seperti soalan tadi tu kan, dalam tu ada lagi pelakon lain yang mempunyai followers jutaan juga, seperti Apek, followers dia pun 1 juta 2 juta juga. Zero pun mempunyai pelakon, ni Rain Rahim pun ada jutaan followers juga. Jadi adalah tidak adil kata hanya kerana dia orang dua sahaja, sedangkan pelakon-pelakon lain telah mainkan peranan masing-masing. Dan kalau ikut jumlah pelakon yang berlakon dalam filem itu, keseluruhan pelakon yang berlakon dalam Shift Malam Raya mempunyai lebih daripada 16 juta pengikut. Jadi kita buat kira-kira dari sudut marketing, kalau ada 16 juta pengikut pelakon yang berlakon ni, kita minta dalam 10% menonton filem ni, kita anggarkan dia penonton akan mencapai 1.6 juta. Kita kira-kira macam tu lah. Selalu kita buat kat marketing macam tu. Kalau 1.6 juta orang menonton, seorang bayar RM15, maka dia akan kutip berapa? Itu contoh cara kira-kira dia lah untuk buat marketing. Jadi selalu macam tu lah. Jadi kita buat macam tu lah kira-kira. Kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Depending lah. Macam filem baru saya yang saya baru hasilkan sebelum PKP baru ni. Filem ni sekarang sedang diedit. Tajuknya adalah Rumah Maduku Berhantu. Rumah Maduku Berhantu. So filem tu lakonan Rita Rudaini, Zizan, Nadia Bryan, Apek, dan beberapa pelakon seperti Azli Sinario dan sebagainya berlakon. Filem tu akan ditayangkan insyaAllah tahun depan. Dan tentunya PKP ni saya tak tahu lagi sama ada akan masuk panggung atau tidak. Tapi bila filem tu dah siap, kita akan buat keputusan lah sama ada kita nak bawa. Jadi kita tahu bahawa semua pelakon yang terpilih ni ada dia punya followers dia. Macam Rita Rudai ni ada 2 juta lebih followers. Zizan ada 5 juta lebih followers. Azri ada dalam 2 juta followers. Apek ada 2 juta followers. Jadi kita campur-campur, kita anggarkan ada 13 juta followers bagi filem pelakon-pelakon yang berlakon dalam filem Rumah Maduku Berhantu. So itu caranya kita buat kira-kira. Okey Irman. Okey Datuk, baik. Okey, soalan seterusnya adalah di mana lokasi penggambaran tersebut dilakukan dan adakah lokasi tersebut mampu membuatkan filem ini hangat dipertonton? Filem yang mana? Shift Malam Raya ke? Shift Malam Raya. Okey, filem Shift Malam Raya ni banyak dibuat di sekitar kawasan Puncak Perdana, Puncak Alam, UiTM, Puncak Alam dan beberapa jalan-jalan sunyi di sekitar kawasan Shah Alam dan Kuala Selangor. Dan lokasi-lokasi yang dipilih sebenarnya adalah lokasi yang bersesuaian dengan kehendak cerita, dan juga kita nakkan macam contohnya kalau kita nak kampung, kita ambil kawasan kampung di sekitar Felda dia panggil apa? Felda Puncak Alam tu. Dekat situ ada Felda. So kita gunakan kawasan kampung tu, dan jalan sunyi semua kita guna sekitar Puncak Alam.
dan kawasan perkuburan kita guna Felda punya tanah perkuburan. Jadi kita sesuaikan, dan dari sudut logistik pun apabila lokasi begitu dipilih, kalau jalan ceritanya adalah mayat hilang di tengah jalan sunyi dekat kawasan kampung, maka ia perlulah dicari lokasi yang bersesuaian dengan kehendak cerita lah. Jadi kita sesuaikan dengan cerita tersebut. Berbalik kepada macam contoh Duyung misalnya, kalau dah tengok skrip Duyung ni, kalau tak buat syuting di tengah laut memang tak logik lah. Jadi terpaksa lah kita pergi, ala-ala kita pergi sampai ke Sempurna. Misalnya di Sempurna, kita buat syuting tu sebab Sempurna air dia cantik. Sama macam air pantai belakang Irman tu kan. Pantai, air dia cantik, bersih. Jadi dia dapat gambar pun jelas dan menarik untuk tontonan. Jadi lokasi mainkan peranan penting juga, di samping pelakon, cerita yang menarik, lakonan yang menarik, skrip yang menarik, marketing, lokasi juga menjadi sebahagian dari perkara penting lah untuk menjual sesuatu filem. Okey, ada lagi soalan? Okey, baik Datuk. Okey, soalan saya yang terakhir, apakah langkah perancangan komunikasi pemasaran bersepadu dalam pembikinan filem, sama ada online ataupun dalam talian ataupun luar talian? Soalan ni agak subjektif. Kita punya iklan ni dari dulu kita buat semuanya dalam bentuk online dan juga televisyen. Sekarang ini televisyen pun, Astro pun walaupun ada televisyen, you boleh tetap menonton filem-filem Astro menerusi talian juga. Kan? Astro on the go. Jadi dia dah sama dah. Sekarang ni dah sama. Kalau internet adalah source utama. Di mana dia menonton subjektif. Dia boleh menonton di TV, komputer, handphone, dia boleh menonton daripada video wall, dia boleh menonton daripada projektor. Tetapi yang iklan yang paling berkuasa sekarang ini adalah menerusi platform internet. Internet adalah yang paling berkuasa kerana dia telah boleh dipasarkan di seluruh pelosok dunia. Berbanding dulu kalau kita gunakan televisyen, mungkin TV3, RTM dan sebagainya, dia hanya ditonton oleh orang Malaysia. Itu pun kalau tak ada siaran, tak boleh nak tengok. Tapi sekarang ni dengan kemudahan teknologi 3G, 4G, 5G dan sebagainya, kemudahan penontonan akan menjadi lebih besar. Dan dunia akan datang, penonton akan lebih banyak menonton filem menerusi konsep internet lah. Termasuk promosi dia. Okay, Irman. Okey, baik Datuk. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan? Rusila. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Dan soalan saya, apakah cabaran yang dihadapi dalam menghasilkan sesuatu filem? Cabaran menghasilkan satu filem. Tidak. Itu soalan dia. Oh, cabaran menghasilkan filem tak jelas lah. Cabaran untuk menghasilkan filem. Cabaran menghasilkan filem dia banyak lah. Kalau nak bercakap mungkin perlukan 3 jam yang kuliah. Kalau nak bercakap mengenai cabaran ni, dia banyak benda yang mencabar lah. Daripada pre-production, production sampai post-production. Jadi cabaran dia bersama. Tapi paling utama adalah cabaran mendapatkan modal yang sesuai mengikut kehendak cerita. Itu cabaran di Malaysia. Boleh tutup tak sound? Gangguan Rusila, tutup mikrofon dia dulu. Sebab ada bunyi. Rusila. Okey. Bunyi bising kan tadi? Okey. Cabaran dia banyak. Cabaran banyak. Tetapi yang utama, cabaran utama adalah cabaran mendapatkan modal yang sesuai mengikut kehendak cerita. Di Malaysia, masalahnya kebanyakan producer, penerbit tidak mahu mengeluarkan duit yang besar untuk menghasilkan filem. Itu cabaran utama lah. Di samping cabaran lain semua ni biasa. Tapi menghasilkan filem ni memang tiap-tiap hari di lokasi penggambaran tetap akan ada cabaran dia. Tapi yang paling utama dalam industri pemikiran filem di Malaysia, cabaran utama dia adalah apabila wang tak cukup untuk menghasilkan filem mengikut kehendak pengarah. Kita nak buat, contohnya kadang-kadang kita nak, dalam cerita kita ni ada kereta terbakar, kena ada aksiden berlaku. Jadi producer kata dia tak boleh bagi duit untuk kereta meletup.
contohnya. Jadi kita terpaksa gadaikan jalan cerita tersebut, kita terpaksa tunjukkan berita yang sebut ataupun kawan sebut, atau boleh terima panggilan telefon kata, oh ada kemalangan, asalkan berita tu sampai tanpa membelanjakan duit. Jadi kadang-kadang HIV elemen terpaksa dikurangkan kerana kekurangan bajet. Itu antara cabaran utama lah. Okey, Rusila. Rusila, okey ke? Ada soalan lagi? Apa dia, Rusila? Okey, Ada soalan? itu je soalan saya. Okey, itu je soalan saya. Okey, Apa soalan dia? Tak dengar lah, Rusila. tak ada. Maksud offline ni apa? Editing? Tak, memang semua dibuat. Online ni is gunakan internet. Offline ni selalunya yang cuba you sampaikan adalah cara bersemuka, berjumpa, promotekan kat supermarket, kat shopping kompleks, tempat-tempat yang dikunjungi ramai orang. Itu tak boleh berlaku lah sekarang sebab pandemik. Tapi kalau dulu sebelum tu memang ada banyak yang dibuat dari sudut tersebut. Kita bawa pelakon, kita akan pergi ke lokasi-lokasi yang punya jumlah pengunjung yang ramai. Kita akan bermesra dengan penonton, kita sampaikan pasal kewujudan filem tu dan sebagainya. Jadi semuanya berubah sejak ada pandemik dan sekarang ini semua iklan kebanyakannya banyak yang menggunakan online semata-mata kerana proses penghasilan cara memarketkan filem ni kita boleh sampai ke setiap pelosok rumah lah dengan gunakan online. Jadi banyak strategi yang lain pelik dan sebagainya digunakan untuk mengiklankan filem-filem masing-masing menerusi social media dan juga internet. Itu yang berlaku sekarang lah. Mungkin lepas pandemik, bila kita dah bebas bergerak ke sana ke sini, mungkin masa tu mungkin proses iklan begitu akan dimulakan balik lah. Okey. Itu saja. Okay, terima kasih. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua. All the best, good luck. Dan ya. Lia tak senyum. Lia tak senyum. Ni Rusila tak senyum. Rusila tak senyum. Dia sedih muka dia. Tengok muka Rusila, dia sedih ya. Okey. Dia semester berapa Okey. InsyaAllah kita jumpalah lepas pandemik kalau dah habis, mungkin di fakulti. Kalau umur panjang insyaAllah. Jumpa lagi, all the best. Good luck to all of you. Bye-bye. Bye. Okey, Dato'. Dah record kan?